Sebab salah satunya ialah tidak qanaah. Jadi Nabi pesan apa? Dua Nabi pesan. Pertama, dalam bab ibadat, tengok orang yang lebih kuat ibadat daripada kita. Jangan tengok orang yang buat ibadat lebih rendah pada kita. Nak buat ibadat, tengok orang yang lebih atas pada kita. Ya Allah, dia boleh hafal Quran. Aku qul huwallahu lupa. Qul ya pun tak jumpa lakum di rukuk. Jadi imam tak jumpa lakum di rukuk, boleh jadi makmum juga berputihkan. Ada yang bila tak dapat ingat Quran dalam sembahyang, dia boleh bunyi boleh bunyi tu wala anak wala anak boleh bunyi hai kita makmum terkejut. Dia tak dapat juga ayat tu, sudah tak dapat rukuk lah. Kalau tak dapat juga, baca ayat pendek. Ini nak baca juga ayat atas, kita di belakang, dia tak boleh nolong. Sebab kita pun tak hafal ayat di atas, nak nolong, menung. Kena yang jenis kutu sikit, rukuk lah. Sudah tak dapat, nak baca ayat di atas juga. Memadai lah, baca ayat pendek, udah lah. Udah nak tunjuk terror. Duduk di Mekah 10 tahun. Takkan Allah tak? Balik ke Malaysia ni bacanya ayat atas. Siapa nak nolong? Tok Imam di belakang tunduk. Aku tak hafal ayat ni. Jadi tu kokak udah malu kita. Sebab tu kau nak baca ayat pendek sudah lah Ustaz. Jadi tak. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut tentang qanaah tadi, nak tengok ibadat, tengok orang di atas. Kalau dia tua-tua boleh hafal Quran, takkan aku tak boleh hafaz. Kalau anak dia 3 orang ni pandai-pandai, boleh semua, takkan anak aku pun tak boleh. Apa kelemahan anak aku? Kena buat. Saya buat sekolah tahfiz tu, dia hantar tu anak-anak tu, bukan anak orang ke kampung. Kadang yang datang ke mulut dia anak menteri, anak DO, anak pengarah datang. Anak arkitek mari hantar untuk temu duga. Ayah kerja apa? Ayah kerja arkitek. Ayah kerja apa? Menteri pun. Demo anak dia menghafal Quran. Jadi kalau anak orang lain boleh hafal Quran, kenapa anak kita tak boleh hafal Quran? Kalau orang lain boleh belajar, kenapa kita tak boleh belajar? Kita kena lawan orang yang di atas. Kalau dia semayang tiap-tiap waktu di masjid, kenapa aku tak boleh buat? Kalau dia boleh buat sekolah, kenapa aku tak boleh buat sekolah? Kita disuruh berlumba dalam bab itu. Tetapi Nabi pesan, jangan tengok kalau orang yang punya harta, jangan tengok orang yang atas pada kamu, tengok orang yang bawah pada kamu. Kamu akan bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dalam bab ibadat, kena tengok orang atas pada kita, jangan tengok orang bawah kita. Tengok orang bawah pada kita, menanglah kita. Abang pergi dah semayang Jumaat di masjid. Kan aku dah pergi semayang Jumaat. Apa lagi nak? Yelah Jumaat sekali seminggu abang. Pergi dah setiap hari. Din tu kamu tahu, setahun sekali pergi masjid. Aku dengan Din tu menang. Memang menang lah. Din tu pergi semayang raya je. Bukan Din sini. Kalau kita tengok orang yang bawah pada kita, memang lah. Kita kata pada isteri kita, kamu pakai tudung elok, kamu ni Allah, sekejap nampak tengkuk, sekejap nampak telinga, sekejap nampak rambut. Kita boleh isteri jawab, abang tengok saya, cuba tengok isteri ustaz tu, dia sedia kain pun kemban abang. Itu isteri ustaz. Jangan tengok dia, tengok orang atas pada kamu. Dalam bab harta, dalam bab dunia, jangan tengok orang atas, tengok orang bawah pada kamu. Kita naik motor, pergi kerja naik motor, sampai tengah jalan hujan, berhenti bawah jabatan. Isteri jawab, itulah bang, saya suruh beli kereta. Abang tak nak. Beli kereta kan senang. Abang kalau abang ada duit bukan kata kereta, bas pun abang beli. Setakat ni kita mampu motor je ya. Cuba kamu tengok Pak Mat dengan Kak Non naik sikar. Kita naik motor pulas juga. Pak Mat tu kayu pun tak. Naik bukit turun bukit baru naik. Kesian dia. Aku ada juga motor kita ni ada brek. Pak Mat tu brek dengan kaki. Cabut selipar-selipar.
Jadi Pak Mae dengan Kak Non pula, jangan dicubit je pinggang Pak Mae. Itulah Abang. Suruh dia motor tak nak. Nak bersikal je. Letih duduk jalan kaki. Kamu cuba tengok. Tak PA. Basikal tak ada, motor pun tak ada. Nak nunggu bas. Bas pula penyakit dia. Lagi tunggu lagi tak ada. Kalau tak tunggu, kejap-kejap datang. Kejap-kejap datang. Kesian pada Kak PA. Kita ni ada basikal senang. Road tax tak bayar, minyak naik pun tak bayar, insurans tak bayar, polis pun tak tahan pun tahu. Polis kalau tahan bersikap bodoh lah polis. Tanya lesen, bodoh polis. Tanya pada Kak PA pula, kesian Kak PA. Tak ada bersikap menahan, bas apa je lah Ustaz. Syukurlah Kak PA ada driver. Bila tahan dia berhenti, picit loceng dia berhenti. Baik benar driver Kak PA. Kak PA tak payah fikir nak kayu, Kak PA tak payah nak fikir minyak naik ke apa, ke senang. Itu nama dia kolak. Saya ni macam-macam penyakit. Kan orang sibuk duk cari gula. Cari gula. Saya tak cari gula. Sebab apa saya tak cari? Sebab saya kencing manis. Entah tak? Tahu. Tuan-tuan gula ada sini sekilo RM5. Oi, sana RM2 lebih. Tiap-tiap kali nak raya, gula tak ada. Asyik gula tak ada, raya. Orang lila cari gula. Saya tak cari gula. Keluarga saya tak cari gula. Sebab saya tak bagi anak-anak saya makan gula. Saya tak bagi orang rumah saya makan gula. Sebab tu kami tak cari gula. Bila ada gula tak? Tak makan. Senang lah. Senang. Orang tu sibuk cari gula. Kami tak cari gula. Sebab tu untung orang macam mana. Jadi tuan-tuan kalau nak supaya tuan-tuan tak susah mencari gula, bila kekurangan stok, minta-minta lah supaya macam mana. Itu salah. Jadi apa yang Tuhan bagi pada kita, saya dan syukur, tuan-tuan akan jadi orang konak. Tenang jiwa tuan-tuan. Tenang sungguh. Ada satu orang datang mengadu. Dia kata, Ustaz, suami saya pukul saya. Sepak saya, penampar saya, tumbuk saya. Saya tengok mata dia lembab muka, kena penumbuk. Dahsyatnya saya kata. Akak dah report polis? Belum. Dah pergi hospital? Belum. Okey, sekarang pergi hospital, kemudian report polis, kemudian pergi mahkamah. Akak nak minta cerai ke masih lagi nak bersuamikan dia? Nak minta cerai lah Ustaz. Akak tak tahan hidup macam ni. Okey, akak bawa surat doktor, bawa surat polis, failkan di mahkamah, nanti dia bakal panggil. Siapkan saksi semua untuk minta cerai. Boleh? Boleh. Lepas tu akak cari suami yang tak ada tangan. InsyaAllah dekat buku akak. Senanglah hidup. Senang juga. Sebab tu Allah jadikan manusia ni macam-macam. Ada yang buta, tu tengok saja buta. Kita ni tak tegak, tak lawa. Orang cari isteri hak tegak, hak lawa. Yang tak lawa ni orang tak pernah nampak. Aku tak mau, tak mau, tak mau. Sebab tu Allah jadikan buta. Bagi kahwin dengan orang buta. Selesai. Anak kita tak tegak, Ustaz. Oh, tak ada siapa nak. Orang sekarang cari yang lawa-lawa. Bagi kahwin dengan orang buta. Kamu lawa, kahwin lawa kau. Dia tahu apa dia buta. Sebab tu Allah bagi dia buta. Tapi kita marah pada orang buta. Buta. Buta tu lah dia boleh senang. Suami saya ni Ustaz, Allah, isteri saya ni Ustaz, atas saya balik, beletek. Balik lambat, beletek. Tak balik langsung, beletek. Balik awal, beletek. Ceraikan dia, kahwin orang bisu. Tak ada beletek. Sunyi dia rumah. Balik lambat pun dia. Hujan turun. Meriah tuan-tuan. Senang. Sebab itu Allah Ta'ala bagi ni adil semua lah. Tapi manusia tak nampak sesuatu benda tu baik. Dia tak nampak satu benda tu ada hikmah. Bila manusia ni dia qana'ah dengan sesuatu benda, dia syukur. Dia dapat anak cacat. Orang yang dapat anak cacat ni patut kena cium anak dia setiap hari. Peluk anak setiap hari. Sebab daripada anak yang cacat itulah dia dapat pahala setiap hari sampai dah dia mati atau anak dia mati.
Anak tuan-tuan tak cacat, dia boleh masuk berak umur 4 tahun. 5 tahun dia pandai masuk berak sendiri, dia pandai pakai baju sendiri, malah belajar satu dah pandai iron baju. Tapi anak cacat mana pandai buat sendiri, makan bersuap, bedak bertempek, mak bertempek, berak mak pakai lagi. Berapa puluh tahun mak dapat pahala. Sumber pahala datang daripada anak yang cacat. Kalau dia qanaah, dia bersyukur dengan itu, dia memada dengan anak yang cacat, dia seronok. Dia tak sorok anak dia yang cacat di belakang rumah. Banyak orang yang bila dapat anak cacat, dia humban dekat stor belakang. Jangan keluar. Ingat, jangan keluar. Kawan mama datang, jangan keluar. Dia kunci pintu pra. Padahal dia ada anak Down syndrome. Anak Down syndrome tak ada dosa. Orang Down syndrome down tidak ada dosa, tidak ada langsung dosa. Confirm syurga. Alangkah beruntungnya tuan-tuan, kita bela anak yang dah dijamin syurga. Mudah-mudahan dengan kita bela dia itu, dengan sebab itu kita masuk syurga. Tapi banyak orang yang malu bila ada anak yang cacat, bila ada anak yang kurang upaya, yang kelainan upaya, kita jadi malu. Datang pula mak betul, pak pula duk polis. Itulah aku dah kata, waktu bini mengandung, dia nak mancing ikan. Tu yang mancing ikan dapat anak macam tu. Aku dah ada waktu isteri dia mengandung, jangan bunuh binatang tu, bunuh binatang. Jadi macam tu, anak jadi macam binatang. Macam binatang kena bunuh untuk menggeliat. Tak ada kena mengena tu. Kena mengena tu bila berdetik dalam hati. Waktu mengandung tengok National Geographic. Berdetik. Waktu tu mustajab gamaknya doa. Abang comelnya anak beruk tu. Isteri mengandung 2 bulan. Suami memang cantiknya. Keluar-keluar sudah. Tak seperti dah tengok anak kita ni. Tak tengok apa National Geographic yang tengok. Sebab perkataan, sebab itu waktu mengandung, waktu pregnant, dia tengoklah baik-baik. Tengoklah orang yang baik-baik. Tengoklah muka orang baik-baik, insya-Allah berkenanlah dalam hati. Ini pergi tengok National Geographic. Orang yang saya pergi ceramah di Mesir. Anak-anak dara ni bila selesai dengan grup kami 5 orang, anak-anak dara Mesir, anak-anak dara Jordan, tengok kami gelak-gelak. Tengok kami gelak-gelak macam tu pening. Apa dia ni? Geram ada ni. Tu orang pening-pening, ejek-ejek lintas kita. Bangga benar dia tu rumput. Saya tanya kepada sahabat saya, apa dia bila tengok kita semacam. Sebab beberapa tahun yang lepas, Kementerian Pelancongan buat kempen melawat Malaysia. Visit Malaysia. Dia tunjuk gambar Baliban. Tu pakai cawak tu menari.